Ya, kita terus memperkenalkan dua pegawai sumber yang kita hadirkan ke studio Rampai Pagi hari ini. Yang mulia Dr. Bibi Natuti Umairah Haji Abdul Hamid, Pegawai Perubatan. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Ya, dan juga turut menghadirkan Dayang Rushdina Haji Junaidi, Pengurus Perhubungan Korporat dan Perhubungan Pelanggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada Gleneagles JPMC. Ya. Baik, selamat datang sekali lagi kami ucapkan. Hari ini kita akan memperkatakan Every Heart Matter. Tapi tadi ada terma baru lagi insya-Allah berkenaan dengan Hari Jantung Sedunia. Mungkin dalam hal ini sebagai mukadimah dapat diterangkan bila sebenarnya Hari Jantung Sedunia dan biasanya disambut bila dan tujuan ianya diraikan. Alhamdulillah. Thank you for inviting us here. So Hari Jantung Sedunia ni disambut setiap 29 September, which is today. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit jantung ataupun what we call it cardiovascular. Ini termasuk meningkatkan kesedaran mengenai pencegahannya dan juga kepentingan menjaga kesihatan jantung di kalangan masyarakat. Jadi seperti yang sudah maklum, penyakit kardiovaskular ni penyebab kematian kedua tertinggi selepas kanser di negara Brunei Darussalam. Dan ia telah menyebabkan lebih kurang 29% kematian pramatang. Kematian pramatang ini maksudnya kematian berumur sebelum 70 tahun. Jadi that is last year statistik tahun lepas. Jadi angka ini telah meningkat sebanyak 3% daripada 26% pada tahun 2012. Jadi di seluruh dunia pula kan penyebab utama kematian adalah penyakit kardiovaskular. Yang ini termasuklah penyakit jantung dan juga stroke. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menganggarkan sebanyak 17.9 juta orang meninggal dunia akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2019 dan 85% daripadanya itu adalah disebabkan oleh penyakit serangan jantung dan stroke itulah. Jadi melalui sambutan Hari Jantung Sedunia dengan tema yang diberikan setiap tahun, ia membantu pihak Kementerian Kesihatan dan juga Gleneagles JPMC dalam memberikan informasi mengenai penyakit kardiovaskular dan juga cara-cara mencegahnya. Baik, disebabkan pada hari ini 29 September 2023 masih ianya menyambut Hari Jantung Sedunia. Bagi tahun ini temanya Puan bagaimana dan apakah fokus bagi tema tersebut? Okay. So as a background, tema Hari Jantung Sedunia ini diberikan setiap tahun. Jadi ia menyampaikan fokus sambutan pada tahun itulah. So pada tahun-tahun sebelumnya contoh tema acara Hari Jantung Sedunia ini adalah seperti kegiatan fizikal, penyakit jantung dan wanita, ketahui risiko anda, atau adalah salah satu tema tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi pada tahun ini temanya adalah Use Heart, No Heart. So gunakan jantung untuk mengenali jantung. Jadi tema ini yang memberikan tumpuan kepada kepentingan mengenali jantung kita ni lah, supaya kita ni menghargai, melindungi dan menyayangi jantung kita dengan lebih baik. Jadi ada beberapa langkah lah yang boleh diambil untuk mengenali jantung kita ni. Seperti yang pertama, mengetahui lebih baik bagaimana jantung kita ni berfungsi dan mengenali gejala-gejala penyakit jantung seperti sesak nafas, sakit dada ataupun rasa pening. Jadi justru itu kalau kita ni mengenali, kita ni boleh tahu mengurus orang yang di sekeliling kita ni juga. Jadi termasuk ahli keluarga kita ni, rakan sekerja yang mengalami serangan jantung. So langkah yang kedua, kita ni perlu meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai penyakit kardiovaskularnya dan langkah-langkah macam mana untuk mencegahnya. Jadi adalah penting untuk menjalani pemeriksaan atau saringan kesihatan untuk mendapatkan pengasanan dan rawatan yang lebih awal lah. So ada dua lagi. Ada langkah yang ketiga, lakukan senaman secara konsisten. This is what we preach. Bertakafur, bermeditasi, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, dapatkan rehat yang cukup, itu penting tu, dan tidur yang berkualiti.
Jadi itu mengurangkan stres dan juga mengurangkan risiko penyakit kardiovaskularnya. Dan last sekali bagi orang yang sudah diberikan ubat, patuhilah dan pengambilan ubat dan walaupun bukan saja untuk tekanan darah tinggi, tapi ubat kolesterol, yang apa saja yang berkaitan dengan penyakit jantung, supaya mengurangkan risiko dan juga dan mencegah komplikasi daripada jadi telah terangkan beberapa langkah yang boleh dilakukan sebenarnya. Suka juga saya menekankan di sini ada disarankan untuk orang selain daripada senaman atau secara konsisten, permakanan itu perlu seimbang, permakanan sehat. Di sini itu dia, rehat dan tidur yang cukup. Ini bagi mengelakkan stres. Itu penting kerana beberapa tahun kebelakangan Hatta ada terpetik juga dalam titah ke bawah duli mengenai dengan kesihatan mental. Jadi ia berhubung kait saya rasa lebih kurang untuk mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Dan dalam hal ini Puan Roshtina, apa antara fungsi ataupun peranan Gleneagles JPMC dalam sambutan Hari Jantung Sedunia? Terima kasih. Jadi seperti yang sedia maklum, Gleneagles JPMC merupakan satu-satunya pusat jantung tertiary di Brunei. Jadi adalah wajar sebagai pusat jantung untuk bagi pihak kami untuk menyokong dan merancang aktiviti-aktiviti bagi mempromosikan kesihatan Hari Jantung Sedunia. Jadi sebagai sebahagian daripada komitmen CSR kami di Gleneagles JPMC, dan juga menyokong Whole of Nation approach yang telah ditekankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bagi mencapai wawasan Brunei 2035, kami akan terus menyokong dan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mengadakan inisiatif-inisiatif dan juga aktiviti-aktiviti yang menggalakkan gaya hidup sihat. Jadi sehubungan dengan itu, Gleneagles JPMC juga telah menyokong Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan selama 5 tahun berturut-turut sekarang dari segi kewangan untuk membiayai program-program kesihatan bagi sektor-sektor kerajaan dan juga orang ramai, termasuk Workplace and Health Program yang juga dikenali sebagai WAH, dan Happy Environment and Lifestyle Program yang juga dikenali sebagai HEAL. Sudah agak lama program tersebut di mana grant diberikan kepada penganjur. Jadi penganjuran ini di kalangan persatuan-persatuan, organisasi ataupun kelompok yang memang dikenal pasti Alhamdulillah. Baik, untuk itu je Puan mungkin dapat mengongsikan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang untuk tahun ini. Okey, jadi antara aktiviti yang telah dirancang adalah acara World Heart Day Brunei Run yang akan berlangsung pada hari Ahad ini di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi acara ini merupakan acara tahunan yang diungkayahkan oleh Gleneagles JPMC dengan sokongan Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan. Jadi objektif acara ini diadakan adalah untuk menekankan kepentingan seperti Dr. Bibi mention bersukan bagi menjaga kesihatan jantung. Selain daripada itu, kami juga bercadang untuk membuat ceramah pendidikan bagi kesihatan jantung ke institusi pendidikan dan juga sektor-sektor swasta bagi inisiatif kami untuk mendidik orang ramai akan kepentingan menjaga kesihatan jantung. Jadi bagi Gleneagles JPMC is more on educational part lah. So di sini saya ingin menambahlah Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan meneruskan usaha untuk mendorong amalan gaya hidup sehat seperti yang kita cakapkan tadi. Dua inisiatif telah pun diperkenalkan melalui aplikasi Bru Health, iaitu BN On The Move versi 2023. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap kegiatan fizikal orang ramai ataupun masyarakat dengan meningkatkan jumlah langkah setiap hari. Yang kedua, ini Health Index and Risk Assessment, in short kami panggil HIRA. Ia bertujuan untuk menggalakkan orang ramai untuk menilai status kesihatan mereka dan seterusnya menjalankan saringan kesihatan bagi pengasanan awal faktor risiko tingkah laku dan juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit termasuklah
penyakit kardiovaskular ni lah. Selain daripada itu juga memang Kementerian Kesihatan juga mempunyai program pemeriksaan kesihatan kebangsaan, PPKK in short lah. Ia program pemeriksaan saringan kesihatan negara yang ditawarkan kepada warga negara dan penduduk tetap orang negara Brunei Darussalam. Ini termasuk di dalam kumpulan umur yang berisiko lah, 40 tahun ke atas, tentang faktor risiko penyakit kardiovaskular dan juga kanser. Jadi bagi individu yang berminat dan memenuhi syarat untuk menyertai program tersebut, boleh mengisi borang pendaftaran yang dapat dimuat turun lah di laman sesawang PPKK. www.ppkk.gov.bn. Mungkin saya boleh senyora sudah masuk kategori anda tahu. Kerana apa? Ini memetik juga seperti yang melalui ucapan keputusan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang keluar pada pagi ini. Sebenarnya ini mengambil kira akan trend peningkatan penuaan penduduk, aging population pada masa ini yang berlaku di negara kita ni. Oleh kerana itu, Yang Berhormat Menteri Kesihatan turut menyeru agar setiap individu bertindak sekarang dan bertanggungjawab akan kesihatan masing-masing, khususnya kesihatan jantung, bagi meningkatkan peluang untuk kekal sihat dan dapat menikmati kehidupan yang berkualiti di usia yang ada ni. Jadi inilah sebenarnya antara lain tujuan program saringan ataupun HIRA, Health Index and Risk Assessment di dalam diadakan. Alhamdulillah. Baik, kalau kita berbalik kepada aktiviti larian yang akan diadakan pada satu mungkin hari dapat dikongsikan ni. Bagaimana? Kategori-kategori yang boleh disertai. Jadi acara tersebut terdiri daripada 3 kategori, iaitu larian 3 km fun run, larian 10 km bagi lelaki dan juga larian 10 km bagi wanita. Jadi kategori-kategori ini telah pun dibukakan bagi pendaftaran dari 7 hari bulan Ogos sehingga 3 hari bulan Ogos 2023 yang lalu melalui online. Akan tetapi orang ramai yang berhasrat untuk mengikuti acara larian tersebut adalah diadu-alukan dan mereka bolehlah berkunjung ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin pada hari Ahad ini untuk sama-sama meraihkan dan juga meramaikan acara larian tersebut dengan mengikuti larian 3 km fun run bersama keluarga dan kawan-kawan. Baik, sebentar lagi kita dapat saksikan ya di KTV. Ini adalah peta laluan. Peta laluan. Laluan bagi ada yang akan mengikuti fun run 3 km. Sekali lagi Puan, bila ini akan diadakan? Pada hari Ahad ini 1 Oktober 2023. Bermula pada pukul 6 pagi. 6 pagi. Ya, 6 pagi. Jadi semasa Bandar Kucheriya lah tu. Jadi orang-orang yang menghadiri Bandar Kucheriya pun boleh mengikuti. Yang penting gunakan pakaian bersesuaian lah untuk melakukan fun run tersebut. Jadi telah pun dikongsikan tadi berkaitan dengan fun run. Untuk seterusnya kita serahkan bersama Puan lagi. Mungkin ada lagi penjelasan yang lanjut. Okey. I think secara selain daripada acara larian, beberapa aktiviti lain juga akan diadakan semasa hari tersebut, seperti health screening juga akan diadakan oleh pihak kami dari Gleneagles JPMC, dan ia disediakan dan dibukakan bagi orang ramai. Jadi orang ramai akan berpeluang untuk memeriksa kesihatan mereka, termasuk mencek BMI, tekanan darah, glukos dan juga kardia. Antara lain juga pihak Pusat Promosi Kesihatan juga akan berada di sana bagi mempromosikan beberapa aktiviti kesihatan. Orang ramai boleh mengunjungi booth kami di mana di sana kami akan display mengenai pemakanan sihat, pencegahan tembakau dan juga bagi penjawat awam yang ingin mengetahui tentang program WAH dan kami punya website yang ada menyediakan modul kesihatan. Jadi if they want to know how to register, they can come to our booth lah on that day. At the same time juga we will having kami punya stakeholders, vendors, studio kecergasan yang membantu untuk program WAH dan HIL di sana juga. They can visit them. Jadi mereka ada peluang untuk memberikan pemahaman untuk diri sendiri ataupun mungkin boleh berkunjung sana untuk mendapatkan konsultasi dan juga nasihat berkenaan dengan dua program yang sudah lama
dijalankan. Lebih kurang 5 tahun ya. Program WAH dan juga HEAL. Jadi pada 1 hari bulan Oktober ini bersempena dengan sebutan Hari Jantung Sedunia. Selalunya ada tim warna. Macam mana band ini ada ditentukan? Kadang-kadang ada kan katanya selalunya sambutan-sambutan yang berhubung kait dengan World Health Organization, WHO, umpamanya autism dengan baju birunya, kadang-kadang berwarna kuningnya. Mungkinkah untuk Hari Jantung Sedunia ada warna-warna tema sebagai tanda sokongan masyarakat? I think boleh kali dilihat kami hari ini warna a bit sync. Mungkin merah. Lebih sinonim dengan merah, maroon, magenta, pink. Jadi orang ramai yang berhasrat untuk turun pada hari Ahad, mungkin if they want to join, they can wear red, pink, white pun boleh juga. So those are the colour themes lah. Baik, sebelum kita ni nanti memberikan demonstrasi berkenaan dengan tema tahunan ini, mungkin sekali lagi dapat sejauh inilah ini sebagai soalan tambahan pulang mengenai dengan program Workplace and Health Program WAH dan juga Happy Environment and Lifestyle Program HEAL. Apa antara aktiviti-aktiviti yang sudah dianjurkan setakat 5 tahun? Bagi program WAH, ia adalah disediakan untuk penjawat awama untuk 12 kementerian. Di sana aktivitinya adalah basic screening. So di sana we give them a form untuk mengisi dan mengetahui dorang punya blood pressure sama BMI. Dan itu program kira saringan lah. Dan selain daripada itu, aktiviti exercise session that we have provided dalam 30 sesi dalam setahun untuk satu kementerian itulah. Pada tahun yang lepas juga kami ada mengadakan weight loss program untuk 6 kementerian. Dan itu sudah selesailah dijalankan. Jadi untuk program WAH ni lebih menempuhkan proposal program itu daripada Kementerian Kesihatan. Daripada Kementerian Kesihatan dengan bantuan Gleneagles JPMC. Bagaimana pula dengan program HEAL? Program HEAL itu adalah untuk community. Jadi physical activity ambassador or any interested parties, stakeholders who wish to menjalankan aktiviti riadah yang involve masyarakat, terutamanya kanak-kanak dan wanita. Pasal these two group dan orang tua, three group ini kurang melakukan physical activity kan. Jadi we would encourage lah physical activity ambassador tu untuk membuat satu event and we will support them with a grant. Apa agaknya strategi yang mungkin ke depannya dilakukan oleh Kementerian Kesihatan agar bukan hanya program WAH tetapi HEAL ini lebih berkesan dan berjaya? Mungkin sasaran penganjur yang mengadakan aktiviti HEAL ini di kalangan influencer barangkali. Mungkin influencer ini mempunyai followers ataupun macam mana? Betul. Selalunya bis kita yang menarget ada sasaran sendiri ataupun orang ramai yang tampil untuk ingin menjadi stakeholders. Kami mempromosikan program HEAL ini melalui Instagram HPC dan juga Instagram WAH kami lah. Jadi kalau influencer would like to be part of this program, we are more than welcome to to give them the grant to tapi ada KPI-nya tu Yes, memang. Ada tahap 3 boleh diorang menjadi sasaran bis kita. Ya, betul. Kerana sasarannya sebenar adalah untuk mengajak komuniti sekurang-kurangnya berapa ratus orang tu kalau tak silap We advise at least 300 orang 300 supaya orang ada menyertai program itu. Mungkin kita ni tim sampai pagi boleh menjadi boleh. Baik, ini tadi telefon dikongsikan juga berkaitan dengan untuk komuniti ini agar terus juga kekal aktif. Jadi bila menyentuh tentang larian fun run dan juga 10 km tersebut adakah ianya dijalankan secara serentak ataupun ada perbezaan di antaranya? Masa. Dari segi masa, jadi flag off bagi 10 km akan bermula dahulu dan kemudian akan diteruskan dengan larian 3 km lah. Jadi ia akan berlaku serentak. Jadi flag off-nya lebih awal bagi 10 km. Jadi 10 km lebih awal akan dijalankan terlebih dahulu. Laluannya mungkin dapat kita kongsikan terlebih dahulu di Kaca TV di kesempatan ini puan ya. Ia akan bermula dari mana ni? Dari taman. Dari taman. Dua-dua 3 km dan 10 km akan bermula dari taman. Tapi 10 km obviously lebih jauh lah. Ia akan menuju sehingga
melintasi Jabatan Perdana Menteri. Jadi laluan biasa Bandar Kuching, betul. dan akan orang pusing di kawasan pusing keliling ataupun roundabout Jabatan Perdana Menteri kembali semula ke pusat bandar Sedia Pegawai. Itu untuk 10 km. 10 km. Dan juga untuk seterusnya berkaitan dengan 3 km fun run. Jadi kepada kita yang ingin mengikuti 10 km tersebut ataupun dikongsikan tadi oleh Puan Rushdina untuk hadir lebih awal kerana take off-nya akan lebih awal. Ianya akan bermula lebih awal ya. Yes, betul. Jadi mungkin memang ada hadiah-hadiah menarik diperuntukkan barangkali bagi setiap kategori ini sebagai tanda sokongan. Baik untuk akhirnya mungkin ada saran nasihat daripada kedua-dua pihak, Kementerian Kesihatan dan juga Gleneagles JPMC berkenaan sambutan dan juga aktiviti yang bakal diadakan ini. Okey, jadi pesanan akhir, ketahuilah jantung anda lah, hargai, lindungi dan juga sayangi jantung kita ni dengan lebih baik. So seperti tema tahunan ni use heart, no heart. Jadi mungkin boleh kita buat lagi sekali ni untuk tema pada tahun ini, ketahui jantung anda, hargai, lindungi dan sayangi jantung kita ni dengan lebih baik. Use heart, no heart. Gunakan jantung, kenali jantung. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua-dua narasumber yang mulia Dr. Bibina Tuti Umairah Haji Abdul Hamid, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, dan juga yang mulia Puan Rushdina Haji Junaidi, Pengurus Perhubungan Korporat dan Perhubungan Pelanggan Gleneagles JPMC. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.